Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wat-ta'lim wa tazakkur wat-tazkir wan naf' intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dilalati ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridha'ihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu. InsyaAllah kita menyambung muzakarah dan tazkirah kita pada pagi ini. Qala muallif rahimahullah, berkata pengarang rahimahullah, wa qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yakni sepupu Nabi, sahabat dan sepupu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatakallam fima la ya'nik wa da' kathiran mimma ya'nik wa la tumaris safihan wa la haliman wa dhkur akhaka bima tuhibbu an yuzkaraka bih. La tatakallam fima la ya'nik, janganlah kamu berkata-kata, bercakap-cakap pada suatu perkara yang kita tidak ada urusan mengenainya, tidak ada manfaat bagi kita dunia maupun akhirat. Wada' kathira mimma ya'nik, dan tinggalkanlah kebanyakan perkataan yang ada hubungan juga dengan kita. Maknanya tak banyak bercakap. Kerana kadang-kadang ada perkataan yang harus, yang bagus, tetapi perlu lihat kepada tempat dan keadaannya untuk kita bercakap. Wala tumaris safihan wala haliman, dan janganlah berdebat, berjidal dengan orang yang bodoh, dan jangan juga berdebat dengan orang yang haliman, orang yang banyak sabar. Kerana jidal, perdebatan itu secara umumnya tidak mendatangkan kebaikan. Kenapa tidak boleh kita berdebat? Dianjurkan, disarankan supaya jangan kita berdebat dengan orang yang banyak sabar, kerana mungkin sebab kita yang jadi tak sabar. Dan supaya kita jaga kemuliaan orang-orang yang mulia, yang kita berdebat dengan orang bodoh, dan juga jangan juga kita berdebat dengan orang sabar ataupun dengan para orang yang alim. Kan yang nampak, yang jelas adalah kita yang nampak hina. Berdebat dengan ulama, nampak kita yang bodoh. Wazkur akhaka bima tuhib, dan sebutlah saudaramu, mana sebutlah kebaikan saudaramu, bima tuhibbu an yuzkaraka bih, dengan sesuatu yang kita suka sekiranya disebutkan bagi kita. Wa amal amala rajulin ya'lamu annahu mujazan bil ihsan ma'khuzun bil ijram, dan beramalah dengan amalan seorang yang lelaki yang mengetahui bahawasanya akan mendapat balasan bagi perbuatan ihsan, bagi perbuatan baik, ma'khuzun bil ijram, dan dia akan diberi hukuman akan perbuatan jenayah atau perbuatan yang tidak baik. Jadi kita beramal dengan amal orang yang mempunyai keyakinan bahawa setiap kebaikan itu pasti akan dibalas dengan baik, dan keburukan, kejahatan itu pasti akan dibalas dengan kejahatan. Qala wa adim syukrallah waqsur min amalika, dan sentiasalah bersyukur kepada Allah
Waqsur min amalik, dan pendekkanlah cita-cita angan-angan. Pendekkanlah cita-cita dan amal. Kerana pada kita memendekkan cita-cita, amal cita-cita seolah-olah umur kita masih panjang lagi, seolah-olah tidak akan mati. Faedah pada pendekkan cita-cita, yang pertamanya, kita akan segera buat amal. Kita segera buat amal. Yang kedua, kita segera taubat, bab takut tidak sempat. Yang ketiga, kita buat amal untuk bekal selepas mati. Wazuril kubura bihammik, dan ziarahilah kubur bihammik, dengan bihammik. Syekh Abdul Fattah Abu Quddah menta'liqkan mana ai bihuduri qalbi, dengan kehadiran hati. Ziarah kubur dengan kehadiran hati, supaya kita mengingati kematian. Wa tuzakkirakal maut, dan mengingati maut, kematian. Wajul fil hasyri biqalbik, dan besarkanlah hasyar, peristiwa perhimpunan di mahsyar dalam hati kita. Jadi walaupun kita masih dalam dunia, walaupun kita masih tidak meninggal, kita bayangkan, sentiasa bayangkan akan perhimpunan mahsyar di akhirat kelak. Wa qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, dan berkata Abu Dzar radhiyallahu anhu, "I'mal ka'annaka tara wa'udda nafsaka fil mauta wa'alam anna syarra la yunsa wal khaira la yafna." Berkata Abu Dzar radhiyallahu anhu, "I'mal ka'annaka tara." Beramallah seolah-olah engkau melihat. Seolah-olah engkau melihat akan Allah. Mana melihat dengan mata hati. Ini termasuk, ini adalah tingkat ihsan yang paling tinggi. Kerana ihsan itu ada dua. Yang pertamanya, kita beramal seolah-olah kita melihat Allah Ta'ala. Seolah-olah kita melihat Allah Ta'ala. Yang kedua, kita beramal, kita merasa kita diawasi oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak ada kedua-dua itu, maka kita tidak ada ihsan. Jadi puncak apabila yang paling tinggi, ihsan yang paling tinggi ialah kita beramal seolah-olah kita melihat Allah Ta'ala, merasa kehebatan Allah Ta'ala, merasa kesucian, keagungan Allah Ta'ala dalam hati kita. Ialah puncak bagi segala kelazatan dunia dan akhirat. Yang kedua, rendah sikit daripada tadi, yang mana istilahnya musyahadah. Yang kedua, kita merasa diawasi, muraqabah, sentiasa rasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa sentiasa merasa bahawa Allah Taala sentiasa mengawasi kita. Jadi seorang yang merasa diperhati oleh Allah Taala, maka akan sentiasa berhati-hati dalam melaksanakan ibadah. Wa'udda nafsaka fil mauta, dan persiapkanlah dirimu dalam menghadapi kematian. Maknanya selalu kita merenung apa yang akan ditempuh selepas kematian. Wa'alam anna syarra la yunsa wal khaira la yafna, dan ketahuilah bahawasanya kejahatan itu tidak akan dilupakan. Kejahatan yang dilakukan oleh manusia sekali-kali tidak akan dilupakan. Walaupun mungkin orang yang melakukan itu lupa, tetapi kejahatan itu kekal sebagai kejahatan. Kekal sebagai kejahatan yang tidak mungkin akan dilupakan. Contohnya kita melihat Fir'aun yang melakukan kejahatan. Jadi kejahatan dilakukan tidak dilupakan sehingga hari ini. Wal khaira la yafna, dan kebaikan itu akan kekal, tidak fana, mana akan kekal.
Sebagaimana kita lihat kebaikan yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh para sahabat, para salafus salih, para tabi'in, para salafus salih, para a'immah, kebaikan-kebaikan mereka, amal-amal baik mereka sentiasa disebut-sebut, sentiasa diingat-ingat. Kerana kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimallah, bahawa amal kita mahfuzun, amal kita terpelihara. Amal yang kita lakukan akan sentiasa terpelihara. Walaupun amal baik yang dilakukan sentiasa mahfuz, akan terpelihara, tersimpan. Walaupun selepas pada kematian kita, mahfuzun, mazkurun, yang akan disebut-sebut di kalangan manusia dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita melaksanakan dengan satu kebaikan, kebaikan itu akan disebut di sisi manusia, dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'lam anna qalilan yughnika khairun min kasirin yutghika. Ketahuilah bahawasanya qalilan yughnika, suatu yang sedikit, bahawasanya sedikit yang mencukupimu, khairun min kasirin yutghika, lebih baik daripada yang banyak tetapi menjadikan kita melampau. Maknanya dunia sedikit tetapi cukup lebih baik daripada banyak tetapi menyebabkan kita lalai daripada Allah Ta'ala. Wa iyyaka wa da'watal mazlum, dan jagalah, hati-hatilah daripada doa orang yang dizalimi. Kerana doa orang yang dizalimi adalah mustajab. Da'wah zalika anna da'wat mustajabah. Doa orang yang dizalimi adalah doa yang mustajab. Walaupun sekalipun orang yang dizalimi itu, yang mengangkat tangan berdoa itu kerana dizalimi itu adalah orang yang asi, orang yang fajir, orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan kejahatan, bahkan walaupun musyrik dan kafir, tetapi doa orang yang dizalimi itu adalah mustajab. Wa'lam anna qalilan yughnika khairun min kasin yudghik. Sikit ta'liq daripada Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, menakalkan daripada kata-kata Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, yang mengatakan iyakun wa ma syaghala minad dunya. Berhati-hatilah kita apa yang sibuk dalam dunia ini, kerana dunia itu memanglah kasratul ishghal, sangat-sangat banyak perkara yang menyibukkan. Jadi jangan seorang itu membuka dalam dirinya pintu kesibukan, jadikan alasan ia untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, memberi faedah pada akhiratnya, dengan alasan kesibukan dunia, sehingga dia membuka pintu dalam diri, pintu kesibukan, maka pintu itu akan membuka lagi 10 pintu-pintu kesibukan yang lain. Kalau kita menjadikan, kita buka satu pintu kesibukan, kita sibukkan diri kita, satu perkara yang walaupun benda tu banyak, mungkin perolehan kita banyak, perolehan kita dunianya banyak, tetapi menyebabkan kesibukan itu menyebabkan kita buka lagi 10 lagi pintu-pintu kesibukan, hingga kita lalai. Sebab itulah, walaupun sedikit tapi mencukupkan keperluan kita adalah lebih baik daripada banyak tetapi menjadikan kita lalai. Sekali kita buka satu pintu kesibukan yang menyebabkan kita lalai, akan terbuka lagi 10 pintu kesibukan yang lain. Wa iyyaka wa da'watal mazlum, dan berhati-hatilah dengan doa orang yang dizalimi. Kerana doa yang dizalimi tidak ada antara doanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala hijab. Qala summa rumma jihazaka wa furq min zalik.
Summarum jihazak, perelokkanlah persediaan. Maknanya perelokkan, perbaikilah apa yang kita berhajat dengannya untuk akhirat kita. Melengkapkanlah, perelokkanlah satu perkara yang kita nak sediakan, kita nak persediaan apa yang kita berhajat untuk akhirat. Perelokkan apa yang engkau perlu untuk akhirat. Wafruk min zadik, dan lapangkanlah, maknanya min zadik, daripada bekalanmu. Mana perbanyakkanlah bekalan, maknanya melakukan perkara-perkara yang boleh membekal, jadi bekal kita di akhirat kelak. Wa qul wasiyyi nafsik wa la taj'al rijala awsiya'ak, dan jadikanlah dirimu sendiri sebagai penerima wasiat, dan jangan jadikan orang lain menerima wasiat. Mana contohnya kata Fakhid hafizahullah, contohnya apabila seorang itu ada harta, infakkanlah harta kita itu masa kita hidup, bukan dengan cara kita itu antara, maknanya kita wasiat pada diri kita, mana cara kita berikan harta kita itu di jalan Allah Ta'ala. Bukan kita mewasiatkan, semata-mata kita mewasiatkan harta kita pada orang lain. Wa aqil amrak wa tayaqqas min sinatik, dan ikatkanlah urusanmu, wa tayaqqas min sinatik, dan sedarkanlah, dan sedar, bangunkanlah daripada mengantukmu, mana pada kelalaianmu, daripada kelalaianmu dan tidurmu daripada akhirat, kelalaianmu daripada akhirat. Fa innaka mas'ulun an umrik, dan bahawa sesungguhnya kamu akan disoalkan akan umurmu. Qala Abu Umamah radhiyallahu anhu, berkata Abu Umamah radhiyallahu anhu, "Lau aqala ibnu Adam an rabbih kana khairan lahu min jihadih." Sekiranya aqala ibnu Adam, sekiranya jikalaulah faham manusia itu akan Tuhannya, kenal sifat-sifat Allah Ta'ala, faham kedudukannya, bandingkan dengan Tuhan, lebih baik daripada jihadnya. Wa alam anna man ja'ala hammahu al-akhirah kafahu Allahu amra dunyahu. Kerana ketahuilah bahawasanya man ja'ala hammahu al-akhirata, siapa yang menjadikan hammahnya, keinginannya, keutamaannya adalah akhirat, kafahullah amra dunya, Allah Ta'ala akan mencukupkan urusan dunianya. Kama zukira fil hadisil marwi, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan, tafarragu minhu mimid dunya mastata'tum, lapangkanlah daripada umumid dunya, keinginan ataupun kesibukan dunia, mastata'tum, selagi mana kita mampu. Fa innahu man kanat dunya akbar hammih afshallahu alaihi dhaya'atah. Bahawa sesungguhnya siapa yang menjadikan dunianya sebagai keutamaannya, afshallahu alaihi dhaya'atah, maksudnya Allah Ta'ala akan banyakkan lagi lah urusan dunianya, menjadikan dia sibuk daripada akhirat. Apabila seorang menjadikan keutamaannya adalah dunia, Allah Ta'ala menjadikan dia makin sibuk lagi daripada urusan dunianya, dengan kehidupannya, menyebabkan dia lebih sibuk daripada akhirat. Wa ja'ala faqrahu baina ainih, dan jadikanlah kefakirannya di depan matanya. Mana rasa fakir,
rasa sentiasa melihat dirinya fakir di hadapan Allah Ta'ala. Tidak. Siapa yang sambungan tadi? Fa innahu man kana ad-dunya akbar hamu afshallahu alaihi dhai'atah wa ja'ala ni'atah pada afshallahu alaihi dhai'atah wa ja'ala faqra baina ainai. Siapa yang menjadikan dunianya sebagai keutamaannya, jadi yang pertamanya Allah Ta'ala menjadikan dia tu semakin sibuk, makin Allah Ta'ala banyakkan lagi urusan-urusan dia, kehidupan dunia dia menjadikannya sibuk, lalai daripada akhirat. Yang pertama, wa ja'ala faqr, dan menjadikan di hadapannya kefakiran. Ini dah nampak kefakiran, tak cukup semua. Sebab apa? Dia menjadikan dunianya sebagai keutamaan. Wa man kanat akhiratu akbar hammi. Tapi wa man kanat akhiratu akbar hammi, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai keutamaannya, jama'allahu lahu amrah, Allah Ta'ala akan menghimpunkan urusannya. Mana Allah Ta'ala akan susun urusannya atau jadi lebih mudah. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah Ta'ala menjadikan ghinah, mana kaya ataupun rasa cukup dalam hati dia. Tidak ada kefakiran. Wa ma aqbala 'abdun bi qalbihi ila Allah azza wa jalla, dan wa ma aqbala, yang datang kepada Allah Ta'ala, hamba yang datang pada Allah Ta'ala, menghadap pada Allah Ta'ala dengan hatinya. Tidaklah seorang yang menghadapkan hatinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala illa ja'alallahu qulubal mu'minina tanqadu ilaihi rahmati wal mawaddah, melainkan Allah Ta'ala akan menjadikan hati-hati orang-orang mukmin yang lain akan tunduk kepadanya dengan rahmah, dengan kasih sayang wal mawaddah. Wahzar ya akhil mira' fil Quran wal jidala fid din wal kalama fit tahdid, dan hati-hatilah wahai saudaraku, al-mira' fil Quran, berdebat tentang Al-Quran, berdebat sehingga yang mana dipengaruhi dengan nafsu ataupun sifat-sifat yang tidak baik. Contohnya berdebat kerana ingin meninggikan diri sendiri dan menghinakan orang lain, bukan dengan tujuan untuk kebenaran. Debat Al-Quran dan juga wal jidal fid din, dan berjidal, berdebat tentang agama. Hari ini menjadikan jidal dalam agama sebagai seolah-olah sebagai lamban, sebagai menunjukkan bahawa dirinya pandai. Sedangkan sifat jidal suka berdebat-debat, suka bertengkar, apalagi perkara agama, ada satu sifat kebinasaan, yang disebut kebinasaan lisan, kebinasaan daripada lisan, daripada perkataan. Kerana siapa yang meninggalkan debat, bertengkar-tengkar, sedangkan walaupun dia salah, kalau dia salah, Allah Ta'ala akan binakan dia rumah dalam syurga. Dan siapa meninggalkan mira', debat, sedangkan dia benar, Allah Ta'ala akan binakan dua rumah dalam syurga. Wal kalami fi tahdid. Jadi musannif mengingatkan kepada kita, menasihati kita, yang pertama, jangan kita berdebat dalam perkara debat dalam Al-Quran, dan jidal dalam agama, wal kalam fi tahdid, dan kalam, dan kita dan supaya kita berhati-hati atau meninggalkan berkata-kata pada fi tahdid. Fi tahdid kena dengan akidah. Tahdid maknanya membataskan, maknanya mengatakan, bicarakan bahawa Allah Ta'ala ni ada tempat berjisim. Allah Ta'ala bertempat, Allah Ta'ala berjisim. Ini satu perkara yang tidak pernah disebut oleh para sahabat, tak pernah bercakap berkenaan dengan menjisimkan Allah Ta'ala tu. Ibadah satu bid'ah, perkara bid'ah dalam akidah, mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempat dan sebagainya.
Wa kum minal ladzina qala Allah azza wa jalla, dan berkatalah dan jadilah daripada mereka yang mana Allah Subhanahu wa taala, dan jadilah orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Apabila berbicara dengan orang jahil, dan mereka yang apabila bercakap ibadah Rahman, hamba-hamba yang Rahman adalah apabila mereka berbicara dengan orang jahil, mereka berkata qalu salaman, mana perkataan sejahtera. Mereka mengucapkan perkataan sejahtera ataupun perbuatan yang baik. Qala wa alzim adab wallahu ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.